الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Lagi tambah-tambah lagi satu orang ni. Ni Eka. Ni. Ya. Dah ni pakai telekong tak apa dah. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله المحمود بلسان المؤمنين المتفضل على خلق الأجمعين لا نحصي نعمة ولا نعده أله فله الحمد كله وتبارك اسمه وتعالى جده ولا إله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شرع لأمته أعياد الشرعية فأغناها عن أعياد الجاهلية. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أزواجه وآله الطاهرين وعلى صحابته غر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان لعلكم تفلحون. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واشكروا ربكم الذي جعل لكم عيدا عظيما وموسما جليلا كريما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لله الحمد. Kepada Allah yang dipujakan, puji dan syukur yang telah hentikan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memanfaatkan setiap detik dalam Ramadan dengan amal kebaikan. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib mengajak diri khatib sendiri, keluarga dan semua jemaah yang hadir untuk terus istiqamah dalam menjalankan ibadah dan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menjauhi semua larangannya. Tidak ada bekal yang paling baik untuk kita bawa menuju akhirat sehingga takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Syawal yang berbahagia ini, mimbar akan menyampaikan khutbah bertajuk Aidil Fitri, kembali kepada fitrah, lindungi amanat Allah. Sidang hadirat yang dimuliakan, saat ini dia telah melangkah ke Syawal, menandakan berlalunya Ramadan yang penuh keberkatan.
selama sebulan kita telah berusaha menunaikan ibadah puasa dan menghidupkan amalan-amalannya dengan berbagai amalan soleh. Kita menahan diri daripada segala perkara yang boleh mengurangi nilai ibadah, menguatkan kesabaran serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kini tibalah saatnya kita merayakan kemenangan dengan penuh kesyukuran di Aidil Fitri yang mulia. Detik pertama yang mesti kita hiasi adalah dengan memperbanyakkan lautan takbir atas limpahan taufik dan hidayahnya. Dengan izinnya kita telah berjaya menyempurnakan ibadah Ramadan dan kini menyambut Syawal dengan hati yang suci. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran melalui surah Al-Baqarah ayat 185. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Maksudnya, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya sebulan Ramadan dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kamu semoga kamu bersyukur. Sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Aidil Fitri juga merupakan saat terbaik untuk memperkukuhkan kasih sayang dalam rumah tangga. Para suami jangan pernah lupa ihsan yang selesai di sisi ibu kepada anak-anak kita, iaitu yang paling terlelah menyiapkan segala keperluan keluarga. Wahai nahoda rumah tangga, jadilah suami yang soleh lagi amanah kepada para isteri. Lihatlah sebuah hadis diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah SAW bersabda, sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Maksudnya, sebaik kamu adalah yang paling baik terhadap isterinya dan aku adalah sebaik terhadap isteriku. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Hadis ini mengajarkan bahawa kebaikan seseorang diukur melalui layanan terhadap keluarganya. Rasulullah SAW telah menunjukkan kasih sayang kepada isterinya dengan berbicara lembut, membantu kerja rumah dan meluangkan masa bersama. Pernah diceritakan bahawa baginda sendiri menjahit pakaiannya dan membantu isterinya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dalam urusan rumah tangga. Wahai suami, misari, hargailah setiap pengorbanan pasangan kita. Hari ini genggamlah jari jemari mereka, peluk dan ucaplah terima kasih. Kebahagiaan rumah tangga bukan terletak pada kemewahan, tetapi pada keikhlasan, penghargaan dan cinta yang tulus antara suami, isteri, anak-anak dan seluruh ahli keluarga. Hadirin hadirat rahimahullah, khusus pada demi memenuhi keperluan keluarga dengan keringat dan usaha, mereka lah para isteri dan anak-anak dapat menikmati kehidupan yang selesa, mengenakan pakaian indah pada hari yang mulia ini. Wahai isteri, ucaplah kata-kata penghargaan, zahirkanlah kasih sayang dan cinta yang kokoh, kerana sekecil mana pun penghargaan itu, ia mampu memperkukuhkan ikatan rumah tangga. Meskipun kepenatan menekan, bertabahlah walaupun diuji dengan pelbagai dugaan, bertuturlah dengan penuh kelembutan, kerana kata yang lembut ibarat air, meskipun tenang ia mampu begitu juga santunan kata yang baik dari si isteri dapat melembutkan hati suami walaupun ia sekeras besi. Jadikanlah setiap tugas yang dilaksanakan sebagai ladang menjana pahala kebaikan. Ingatlah setiap pengorbanan Allah Ta'ala akan menjadi saham di hari penghitungan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, "Idza sallatil mar'ah khamsaha wa shamat syahraha wa hassanat farjaha wa a'atat wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannah sya'at." Maksudnya, jika seorang wanita menunaikan solat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaruahnya dan taat kepada suaminya, maka ia boleh memasuki syurga melalui mana-mana pintu yang dia kehendaki. Sidang jemaah muslimin muslimat, di samping itu, dalam keasyikan mengatur atau menganjur rumah terbuka, berkunjung berkunjung sesama sanak saudara dan sahabat handai, berlebihan menikmati juadah. Jangan sampai memudaratkan kesihatan. Awasi juga pergaulan mereka, baik secara fizikal maupun di alam maya, agar tidak terpengaruh dengan perkara yang melalaikan dan bertentangan dengan syariat. Yang lebih utama, tanamkanlah dalam jiwa mereka nilai kesyukuran dan kesederhanaan dalam menyembah Aidil Fitri. Ingatlah, anak-anak adalah amanah Allah. Kelalaian dalam membimbing mereka boleh menjadi beban besar di akhirat kelak.
manfaatkan Aidilfitri ini untuk menyemai kasih sayang, menghormati dan kebersamaan dalam keluarga. Bimbing mereka memahami hakikat sebenar Aidilfitri. Bukan sekadar pakaian baru atau juadah enak sahaja, tetapi hari di mana hati kembali suci. Silaturahim dieratkan, iman dan takwa diperkukuhkan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan, wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Maksudnya, setiap kamu adalah pemimpin, yang setiap pemimpin yang bertanggungjawabkan terhadap orang yang di bawah pimpinannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tetamu Allah yang dirahmati sekalian, di samping itu, bagi mereka yang masih mempunyai kunci syurga, usah sekali melupakan jasa dan pengorbanan ibu dan ayah yang telah membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Mereka telah ulanglah bermaaf-maafan, gembirakan dan doakan mereka dengan kasih, cium tangan mereka dengan penuh hormat, dan luangkan masa bersama mereka dengan sepenuh jiwa. Itulah tanda bakti seorang anak yang soleh. Bagi yang ibu bapa yang telah mata yang jatuh sia-sia, terangilah kubur mereka dengan doa, panjatkan keampunan buat mereka, dan jadikan setiap amal kebajikan kita. Surah Isra ayat 23. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia, hanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu. Maka janganlah engkau, sila jemaah yang dirahmati Allah, di saat kita bergembira menyembah Aidilfitri, jangan kita lupakan saudara-saudara kita di Palestin. Mereka kehilangan keluarga, harta dan tempat pelindung akibat kezaliman yang berterusan. Mereka bertarung antara hidup dan mati, sementara kita di sini menyambut hari raya dengan aman dan bahagia. Kita mungkin tidak dapat bersama mereka secara fizikal, tetapi bantulah mereka dengan doa, sumbangan dan kesedaran. Jangan biarkan penderitaan mereka berlalu begitu sahaja tanpa kita berbuat sesuatu. Marilah kita berdoa agar Allah memberikan kekuatan kepada mereka, menghancurkan kezaliman, mengurniakan kemenangan kepada umat Islam di seluruh dunia. Firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Maidah ayat 2 yang bermaksud, dan tolonglah kamu dalam perkara kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menyuruh dalam melakukan dosa dan permusuhan. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Demi meraih keberkatan Syawal, marilah kita hayati 5 perkara penting yang dapat menjadi pedoman dan menyembah Aidilfitri agar lebih bermakna. Pertama, fitri adalah hari kemenangan, raikan dengan takbir. Kedua, Aidilfitri sebagai titik muhasabah. Jadikan Syawal sebagai permulaan yang terus istiqamah dalam ibadah dan meningkatkan ketakwaan. Ketiga, kebahagiaan rumah tangga adalah tanggungjawab akhlak Rasulullah. Keempat, Syawal adalah masa yang untuk menghargai dan bersyukur. Kelima, anak-anak adalah amanah Allah. Inilah mereka dengan adab dan akhlak Islam, serta perbanyakkan bersyukur dan bersabar agar mereka membesar dengan redha-Nya. Semoga kita semua diberi hidayah dan kekuatan untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa, serta ibu bapa yang bertanggungjawab. Mudah-mudahan Aidilfitri ini melimpahkan barakah dalam kehidupan kita semua. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Taghabun ayat 15, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu 'indahu ajrun 'azim." Maksudnya, sesungguhnya harta benda dan anak-anak kamu itu adalah ujian bagi kamu, dan di sisi Allah jualah mereka pahala yang besar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fil ayati wa dhikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi wa bihamdihi. La ilaha illallah wahdahu, khalaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'adda rizqahu wa hazama ahzaba wahdahu. Alhamdulillahi alladhi ja'alana fi yawmina 'aidan wa wahalana fihi ajran madidan. Falhamdulillahi 'ala siyami shahri Ramadan wa itmami ayyami. فلك الحمد ربنا أولا وآخرا ظاهرا وباطنا ونصلي ونسلم على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن نصره ووله
amma ba'du kerana kesyukuran. Justru sebagai bukti apa yang perlu kita lakukan selepas solat hari raya ini. Pertama, jadikan hari raya sebagai peluang untuk bermaaf-maafan, mengeratkan silaturahim dan ukhuwah. Bersalamanlah dengan ahli keluarga, saudara-saudara, sahabat handai, kerana hubungan yang erat memperkukuhkan perbandingan umat Islam. Kedua, jauhilah perkara-perkara melalaikan dan bertentangan dengan syarak. Jagalah batas pergaulan dan aurat, serta elakkan tabaruj atau berlebihan dalam berhias. Jangan biarkan kegembiraan hari raya dicemari dengan perkara yang boleh mengundang kemurkaan Allah. Yang ketiga, dalam menikmati juadah Allah juga menyukai orang yang melampaui batas. Firman Allah SWT dalam surah Al-A'raf ayat 31. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan.